Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Diharap semua dalam keadaan sihat sejahtera, stay safe daripada COVID-19. Saya Tajul Izani bin Tajul Arifin dari unit SISC Plus, PPD Kuala Mudayan akan berkongsi pengetahuan tentang pentaksiran bilik darjah dan pertimbangan profesional. Sebelum kita meneruskan perkongsian ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sektor Pembelajaran PPD KMY dan Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan PPD KMY kerana menyediakan platform ini. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, objektif perkongsian ini adalah untuk memberikan pendedahan kepada semua pentadbir dan guru bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan PBD di sekolah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pelaksanaan PBD yang merupakan sebahagian daripada pentaksiran berasaskan sekolah adalah berdasarkan kepada dua punca kuasa KPM. Punca kuasa yang pertama ialah Akta Pendidikan 1996, Akta 550 dan punca kedua ialah Mesyuarat Jemaah Menteri yang bertarikh 17 Disember 2010 yang bersetuju penambahbaikan dilakukan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, berikut adalah latar belakang PBD. Pentaksiran bilik darjah sebelum ini dikenali sebagai pentaksiran sekolah. PBD mengekalkan semua konsep pentaksiran sekolah dan melibatkan penentuan tahap penguasaan murid dalam setiap mata pelajaran. Tahap penguasaan ini dinyatakan dalam DSKP. Selain daripada standard prestasi, standard kandungan dan standard pembelajaran juga dirujuk dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya komponen PBS. Mari kita sama-sama kenal pasti di mana PBD berada. Pentaksiran berasaskan sekolah terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah akademik dan yang kedua adalah bukan akademik. Untuk akademik terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran pusat dan yang kedua adalah pentaksiran sekolah. Okey. Untuk bukan akademik terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Dan yang kedua, pentaksiran psikometrik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jelaslah PBD berada di komponen akademik pentaksiran sekolah. Seterusnya, objektif pentaksiran bilik darjah, kita akan lihat untuk guru dahulu. Melalui pentaksiran bilik darjah, guru akan dapat mengesan pengetahuan sedia ada murid, mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa, mengetahui keberkesanan PDPC, merancang, mengubah suai dan menambah baik kaedah PDPC, serta menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat objektif pentaksiran bilik darjah untuk murid pula. Melalui pentaksiran bilik darjah, murid akan dapat mengesan perkembangan diri mereka. Murid dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pembelajarannya dan meningkatkan pencapaian pembelajaran diri murid. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat ciri-ciri utama PBD. Ciri-ciri utama PBD ialah dirancang oleh guru, bersistematik, formatif dan sumatif, pelbagai kaedah, berasaskan kriteria, menekankan perkembangan individu, mengesan perkembangan pembelajaran secara menyeluruh, membolehkan tindakan susulan dan menggalakkan pentaksiran kendiri dan rakan sebaya. Yang dimaksudkan dengan dirancang oleh guru adalah di mana guru akan menilai sendiri murid kerana guru lebih mengenali muridnya. Bersistematik bermaksud guru akan merancang pengajaran dan pembelajaran. Guru juga akan menentukan instrumen yang akan digunakan. Guru seterusnya melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, melakukan pentaksiran, merekod dan menilai, menganalisis,
mengambil tindakan susulan sekiranya perlu dan melaporkan hasil. Formatif dan sumatif bermaksud PBD dijalankan secara berterusan. Ini adalah perlu untuk melihat dan mengesan perkembangan, kemajuan dan penguasaan murid. Pelbagai kaedah bermaksud PBD menggunakan pelbagai kaedah iaitu termasuklah pemerhatian, lisan dan juga penulisan. Berasaskan kriteria bermaksud menilai penguasaan berdasarkan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi serta tahap penguasaan atau TP yang telah ditetapkan. Menekankan perkembangan individu bermaksud PBD berdasarkan kemampuan individu dan bukannya perbandingan antara individu dengan individu yang lain. Mengesan perkembangan pembelajaran secara menyeluruh. PBD mengesan perkembangan pembelajaran secara menyeluruh, iaitu dari segi jari, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Membolehkan tindakan susulan. PBD membolehkan tindakan susulan iaitu mengatasi kelemahan pembelajaran murid dan mempertingkatkan kekuatan pembelajaran. Menggalakkan pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya di mana melatih murid mentaksir kemajuan secara berterusan di samping guru akan mendapat maklumat tambahan daripada murid. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan lihat instrumen yang pertama iaitu instrumen dari segi lisan. Okey, yang boleh digunakan oleh tuan-tuan dan puan-puan adalah seperti soal jawab, maklum balas, komen guru, bacaan kuat, pembentangan, hafazan, nyanyian, bercerita, syarahan dan lain-lain lagi. Instrumen penulisan pula. Contoh-contoh yang boleh digunakan oleh tuan-tuan dan puan-puan ialah kuis, ujian bertulis, soalan, latihan, karangan, laporan, membina slide, membina carta, membuat graf dan lain-lain lagi. Instrumen dari segi pemerhatian adalah senarai semak, anekdot, rekod berterusan, gambar aktiviti, rakaman video, sikap murid, kepimpinan murid, sahsiah murid dan produk yang dikeluarkan oleh murid. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dimaksudkan dengan tahap penguasaan? Tahap penguasaan pentaksiran bilik darjah merupakan satu bentuk pernyataan pencapaian yang menunjukkan perkembangan murid. Terdapat 6 tahap penguasaan yang disusun secara hierarki dan digunakan untuk tujuan rujukan pencapaian murid bagi setiap mata pelajaran. Berikut adalah tahap penguasaan yang telah disusun iaitu TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 dan TP6. TP1 bermaksud murid tahu. TP2 bermaksud murid tahu dan faham. TP3 bermaksud murid tahu, faham dan boleh buat. TP4 bermaksud murid tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. TP5 bermaksud murid tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji. Manakala untuk TP6, murid tahu, faham dan boleh buat dengan beradab misali. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk TP1, murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respon terhadap perkara yang asas. TP2, murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk, komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. TP3, murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada satu situasi. TP4, murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. TP5, murid melakukan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau sistematik serta tekal dan bersikap positif.
Dan akhir sekali, TP6, murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik, bersikap positif, kreatif atau inovatif serta boleh dicontohi oleh murid lain. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit makluman tentang pertimbangan profesional merujuk kepada bahagian pembangunan kurikulum 2018. Dalam melaksanakan PBD, guru perlu sentiasa membuat keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan profesional terhadap maklumat yang telah dicerap dan dianalisis bagi memenuhi keperluan dan kecenderungan pembelajaran setiap murid yang diajar. Guru memainkan peranan penting dalam melaksanakan PBD dengan menentukan objektif pembelajaran berdasarkan standard pembelajaran yang telah ditaksir, merancang, membina instrumen dan melaksanakan pentaksiran, merekod hasil pentaksiran, menganalisis maklumat pentaksiran, melapor dan mengambil tindakan susulan. Itu berikut petikan daripada bahagian pembangunan kurikulum 2018. Pertimbangan profesional bermaksud pertimbangan yang dibuat dengan menggunakan pengetahuan profesional terhadap kurikulum yang dihasratkan meliputi pengetahuan, kemahiran, nilai, bukti pencapaian, strategi pengajaran, kaedah pentaksiran serta kriteria dan standard yang telah ditetapkan. Guru hendaklah beretika dan bertanggungjawab ketika membuat keputusan terhadap pemberian tahap penguasaan murid berdasarkan elemen pertimbangan profesional. Tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 4 elemen atau unsur dalam pertimbangan profesional, iaitu yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah tanggungjawab profesional, yang ketiga adalah pengalaman dan yang keempat adalah input murid. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang dimaksudkan dengan pengetahuan dalam pertimbangan profesional? Guru hendaklah berpengetahuan luas dalam mata pelajaran yang diajar, pengetahuan tinggi dalam isi kandungan, strategi pengajaran serta kaedah pentaksiran. Guru menjalankan pertimbangan profesional secara adil, telus dan konsisten. Tanggungjawab profesional bermaksud guru menjalankan pentaksiran secara bertanggungjawab. Guru juga beretika berdasarkan pengetahuan, input murid dan pengalaman. Dijalankan oleh guru dengan cekap, adil dan telus serta bersistematik. Input murid. Guru mentaksir murid berdasarkan input daripada murid. Guru melakukan pentaksiran secara berterusan. Guru akan membuat pertimbangan berdasarkan prestasi murid melalui pemerhatian, soal jawab, lembaran kerja, portfolio, kuis, esei, pembentangan dan lain-lain. Pengalaman bermaksud guru menggunakan pengalaman mengajar dalam interaksi dengan murid. Oleh sebab itu, guru dapat mengenal pasti kekuatan dan potensi murid. Walau bagaimanapun, guru perlu mentaksir murid secara profesional. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam pelaksanaan pertimbangan profesional, perkara yang perlu dipertimbangkan ialah hasrat kurikulum, tujuan pentaksiran, kaedah pentaksiran, suasana pentaksiran, amanah dan peluang. Hasrat kurikulum bermaksud guru benar-benar memahami objektif kurikulum, termaksud memahami secara mendalam standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Tujuan pentaksiran bermaksud guru perlu menentukan tujuan pentaksiran dengan mengenal pasti aspek pembelajaran yang hendak ditaksir berdasarkan standard prestasi. Kaedah pentaksiran bermaksud guru perlu bijak memilih kaedah pentaksiran yang meliputi pemerhatian, lisan atau penulisan serta memberi pertimbangan justifikasi yang betul kepada murid. Dengan itu, guru dapat melihat perkembangan pembelajaran murid. Suasana pentaksiran bermaksud guru mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok di dalam bilik darjah. Amanah bermaksud guru bersikap profesional
dalam membuat pertimbangan profesional kepada murid, maka akan mewujudkan keyakinan kepada pentadbir, guru lain, murid maupun pihak ibu bapa. Dan akhir sekali peluang. Peluang bermaksud guru menyediakan ruang dan masa secukupnya kepada murid. Apabila murid mempunyai ruang dan masa yang cukup, maka murid dapat menunjukkan keupayaan sebenar semasa ditaksir. Ini adalah kerana setiap murid mempunyai faktor yang berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali adalah moderasi. Moderasi adalah proses penetapan aspek atau kriteria dalam pentaksiran, termasuk proses menyediakan instrumen pentaksiran. Moderasi dijalankan bagi tujuan memastikan pertimbangan yang dibuat adil, konsisten, sah dan boleh dipercayai. Guru boleh menggunakan mana-mana kaedah seperti perbincangan, persidangan, PLC atau merujuk pakar. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali, jangan lupa like, share dan subscribe kepada YouTube PPD Kuala Muda Yan dan di laman Facebook Sektor Pembelajaran PPD Kuala Muda Yan. Sekian, terima kasih.